Okey kan, kira jumpa lagi dalam channel aku Zamani YTC. Macam biasa, aku Zamani dari Zam Machine Garage dari Pontian Johor. Okey kan, kiranya untuk video kali ni aku nak jelaskan sedikit tentang pemilihan air compressor lah. Okey, kiranya ramai yang aku tengok keliru tentang benda ni. Jadinya aku akan jelaskan lah sedikit kiranya macam mana korang nak pilih air compressor sebelum korang belilah. Ini penting kiranya kalau korang salah beli, jadinya untuk proses kerja korang. Sebagai contoh, kita nak spray, bila salah dia akan jadi masalah lah untuk kerja respray kita. Jadinya dalam video ni aku akan bahas lah sedikit tentang pemilihan air compressor. Alright. Kiranya sebelum aku cerita lebih lanjut tentang air compressor ni, jadinya korang jangan lupa tekan button subscribe sekarang lah. Loceng tu pun jangan lupa. Kira aku akan upload, bila aku upload video baru, korang akan dapat tahulah. Mantap gang. Okey, kiranya aku rasa ramai yang keliru, kiranya tak tahu macam mana nak pilih air compressor yang betul. Kiranya berapa banyak tank, berapa besar tank kan nak pakai. Kiranya jenis motor dia macam mana pula, RPM dia. Lepas tu dia punya horsepower pula macam mana. Dan lagi satu, dia punya air delivery lah. Kiranya daripada air compressor keluar, air compressor tu angin dia berapa banyak yang keluar ke hose. Itu ialah CFM. Kiranya aku tahu korang kebanyakan memang keliru tentang pemilihan air compressor. Sebab air compressor ni memang kat Malaysia ni memang banyak lah sebenarnya kita, bermacam-macam brand ada. Jadi ni aku pun sebelum ni pun ada keliru juga, ada juga beli salah air compressor. Jadinya sebelum korang ikut aku punya step yang salah tu, baik aku beritahu siap-siap lah. Jadinya korang pun boleh jimat duit dan tak perlu beli kali kedua lah. Mantap. Okay kan. Okay, kiranya macam mana korang nak pilih air compressor yang terbaik lah untuk korang punya kerja. Kira kerja banyak lah, kira kerja spray, kerja automotif, kerja repair kan. Jadinya kebanyakan semua pakai air compressor. Kalau untuk kerja spray, macam mana pula? Sebab compressor ni banyak ni, jadi ni pening. Okey, kiranya benda pertama korang perlu tengok kat air compressor tu. Sebab kebanyakan air compressor ni dia akan tulis detail lah kat air compressor tu. Kalau tak ada buku manual, korang boleh tengok kira dia punya spek tu kat air compressor dia sendiri lah. Biasa dia ada satu plate. Untuk motor dia tinggal satu plate, dan untuk air compressor dia akan tinggal satu plate. Jadinya korang boleh baca lah spek dia kat situ. Okey, benda pertama yang korang perlu ambil tahu ialah CFM. Okey, kiranya apa itu CFM? Okey, kiranya CFM ni ialah cubic per minute. Dalam bahasa Mak Saleh dia lah. Kiranya kalau bahasa Melayu dia, berapa banyak angin boleh dikeluarkan dari air compressor ke hose spray gun. Itu dia punya meaning lah senang kita. Kiranya CFM ni ialah daripada air compressor korang sendiri. Bila kita guna untuk kerja, berapa banyak angin yang dia boleh keluarkan daripada air compressor tu menghala ke spray gun korang. Okey, kira ini ialah benda pertama yang korang perlu tengok. Okey, kiranya berapa CFM nak pakai? Pening kan? Okey, kiranya berapa banyak CFM korang perlu ada? Kiranya sebelum aku beritahu, aku akan explain sekali lagi. Ialah CFM ni ialah cubic per minute. Kiranya berapa banyak angin yang keluar dari air compressor tu dalam masa seminit. Jadinya berapa banyak CFM yang korang perlukan kalau nak buat spray ni. Kira full spray lah sebenarnya kita. Sebagai contoh, satu kereta lah, korang nak spray habis. Okey, untuk CFM ni korang perlukan 200 liter per minit dan ke atas. Untuk full spray, aku galakkan korang cari yang 200 liter per minit.
Sebab dia ada tulis kat plate air compressor tu, dia ada beritahu spek. Jadinya korang boleh tengok kat situ berapa minit, kiranya berapa banyak angin yang keluar per minit. Jadinya itu benda pertama yang korang perlu tengok betul-betul. Sebab bawah 200 liter per minit dia boleh pakai, tapi dia lambat lah senang cerita. Kerja kita jadi lambat. Jadinya itu adalah benda pertama yang korang perlu tahu. Okey. Kira lepas korang pilih CFM tu, kira korang perlu tengok apa lagi untuk air compressor yang korang nak beli. Okey kan, untuk pendapat aku sendiri, untuk step kedua korang perlu tengok kat air compressor tu ialah dia punya saiz tank lah. Berapa banyak angin yang dia boleh simpan dalam air compressor tu. Itu ialah tank lah orang panggil. Kiranya saiz untuk air compressor ni kira banyak lah. Ada 40 liter, 50 liter, 60 liter, 70 liter. Dan kat atas lah dia ada lagi besar lagi. Jadinya korang perlu tengok lah saiz tank ni berapa untuk respray korang punya kerja cat. Okey, kira apa sebab aku nak suruh korang tengok tank saiz ni, kiranya untuk step kedua. Okey kan, kiranya bila korang pakai air compressor yang kecil untuk spray kereta lah sebagai contoh, bila korang pakai tank saiz kecil, dia tak jadi masalah. Okey, kiranya dia akan jadi masalah untuk spray tu, dia tak jadi masalah. Yang jadi masalahnya air compressor tak tahan. Sebab apa tak tahan? Sebab dia sentiasa running lah. Okey, kiranya biasa air compressor ni memerlukan rehat sekejap lah untuk dia punya nak coolkan minyak, kira nak sejukkan minyak sekejap, baru dia running balik. Jadinya bila korang pakai tank saiz kecil ni, motor tu terpaksa running, sentiasa running lah untuk proses buat angin untuk korang bila korang buat kerja. Dan menyebabkan dia tak dapat rehat lah. Kiranya dia tak dapat refill lah. Tak dapat masuk angin. Baru nak masuk angin kat air compressor je, dalam tank je korang dah pakai. Jadinya dia tak dapat rehat. Dia kena sentiasa running je untuk cukupkan korang punya angin lah. Okey, korang faham kat situ? Okey, kira yang seterusnya, bila korang dah beli saiz tank yang besar, kiranya motor air compressor tu dapat berehat lah. Okey, kiranya dorang dah kaji benda ni, kebiasaan untuk air compressor normal lah. Normal running untuk air compressor ialah 70% dia boleh running dan 30% untuk dia berehat. Rehat tu bermaksud dia nak sejukkan minyak, piston tu. Sebab air compressor ni banyak yang running kan. Motor bila dah terlampau lama running, itu sebab lah benda tu jadi rosak. Lepas tu korang menyalahkan barang ni tak bagus. Sebenarnya barang air compressor ni sebenarnya kebanyakan bagus, tapi korang yang salah pilih air compressor tu untuk kerja, proses kerja korang lah. Untuk cat ni korang pakai 40 liter. Lepas tu air compressor tu tak stop. Dia memang sentiasa bagi, dia tak jadi masalah bila korang nak spray. Dia jadi masalah, air compressor tu akan rajin rosak lah. Sebab dia tak dapat rehat langsung. Jadinya korang faham kan? Maksudnya saiz tank ni memang penting lah untuk pilih korang punya kerja macam mana. Kalau pakai gun, setakat pakai gun tu sekejap je lah. Memang dia dapat rehat lama lah air compressor. Kalau untuk spray, korang fikirkan. Mantap. Dapat tak dapat? Okey. Okey, untuk yang ketiga ni, untuk pemilihan air compressor yang terbaik untuk korang beli, kiranya ini tak berapa penting, tapi dia banyak bantu kita lah untuk cepatkan proses kerja kita. Okey, iaitu ialah RPM motor. Kiranya RPM motor ni tak berapa penting sangat lah, tapi dia banyak membantu kita untuk cepatkan proses kerja kita lah. Okey, kiranya untuk RPM ni, aku bagi pendapat aku, orang boleh cari 800 RPM dan ke atas lah. Sebab kebiasaan compressor sekarang RPM dorang memang power lah sebenarnya tu. Memang 1000 lebih, 2000 pun ada, 3000 pun ada. Jadinya RPM motor ni tak berapa penting, tapi dia banyak membantu kita lah untuk kerja, nak mempercepatkan kerja korang. Jadinya RPM
Untuk pemilihan RPM, aku syorkan korang cari 800 RPM dan ke atas. Okey. Okey kan, kiranya itu adalah sedikit pendapat aku macam mana korang nak beli air compressor tu untuk korang punya kerja lah. Kalau selain respray, kira selain kerja spray lah, korang boleh cari yang lebih kecil. Kiranya untuk part-part kecil lah, korang nak buat suka-suka, hobi, nak buka, nak tayar basikal, nak pakai gun kan. Jadinya bolehlah pakai kecil untuk light duty. Kalau untuk full respray, aku syorkan korang cari, kira CFM tadi korang perlu cari 200 liter per minit dan ke atas. Untuk kerja spray satu kereta lah. Ini adalah minimum dia. Untuk korang air compressor korang tak rajin rosak, dan bagi angin yang cukup. Okey, itu tip pertama lah sebenarnya kita. Okey, kiranya untuk proses kecil-kecil tak jadi masalah untuk beli air compressor yang kecil. Untuk light duty punya, jadinya itu saja untuk kira video aku kali ni. Kiranya kalau ada apa-apa pertanyaan, korang boleh komen di bawah. Aku akan balas secepat mungkin dengan soalan korang. Jadinya itu saja untuk video aku kali ni. Kira kita jumpa lagi dalam next video. Selamat maju jaya geng. Mantap. Ciao dulu.